Kita di sekarang ni adalah, saya Hmm. minta maaf awal-awal kalau saya gunakan perkataan ni. Jemaah sentiasa jahil. Jemaah sentiasa jahil. Ustaz tak akan tahu pun. Ustaz tak pernah kisah pun dengan borang yang ustaz isi kan. Yang ustaz tahu, ustaz pergi dengan saya, ustaz sampai sana saya ada. Itu saja cerita dia. Setuju tak? Setuju. Ustaz takkan tahu pun borang-borang apa saya isi je lah. Saya minta IC ustaz bagi je lah. Saya minta pasport ustaz bagi je lah. Kita pun sebenarnya tak nak ambil tahu pun sebab kita dah bayar mahal lah. Betul. Kerana itulah realiti jemaah memilih travel. Saya pernah sebutkan dalam status saya yang jemaah memilih travel kerana jemaah tak nak fikir banyak. Jemaah nak bawa anak-anak, nak bawa mak ayah. So dia memilih Betul? travel untuk menjadikan perjalanan mereka, ibadah mereka mudah. Tapi Betul? travel pula mengambil kesempatan di atas apa yang jemaah dah letakkan, di Mhm. mana mereka menyusahkan berbalik kepada jemaah. Mhm. So itulah yang berlaku. Itu yang berlaku Ya. Saya cakap terus terang antara sekarang ni Ustaz Anwar yang tengah bertugas. Boleh kata setiap malam kerja saya melayan dia je. Mhm. Saya kena follow lah waktu Saudi. Dia akan tanya saya sekecil-kecil perkara macam, "Ustaz, tadi ada naik teksi dengan abang ni. Abang ni ajak minta tolong bawakan beli makanan ini." Contoh Mhm. naik teksi RM35. Patut ke saya minta dengan dia Ustaz? Mhm. Dia hanya akan tanya saya itu je, contoh. So saya akan cakap dengan Ustaz Anwar, saya kata, "Duit contingency ada lagi tak?" "Ada." "Pakai je lah, tak payahlah minta kat dia." Kita cuba dan kita ready untuk tu pun ialah RM35 je, bukannya RM350. So Mhm. bagi kita selagi kita boleh mudahkan, kita mudahkan sebab kita dah sediakan ada duit untuk belanja poket harian ni yang Mhm. kita namakan sebagai contingency, pakailah. Ada duit lagi tu lagi kan, pakailah. Last kali yang kita dah memang jelas sekali kita nyatakan yang tak ada makanan disediakan untuk ketika menunggu di airport. Tapi duit ada. Duit ada lagi 200 lebih. Lepas untuk beli ayam goreng seorang satu bungkus. Belilah, habiskanlah. So Mhm. begitu kaedahnya. Kita patut fikir sebagai seorang service provider. Bukan Mhm. fikir sebagai seorang businessman. Minta maaf Mhm. lah, orang akan tak setuju dengan saya dalam bab ni. Tapi sebenarnya kita kena tahu, orang datang untuk memilih kita untuk umrah adalah supaya diorang boleh fokus dengan ibadah. Diorang tak nak fikir banyak benda Betul. lain melainkan diorang nak fokus dengan ibadah. Betul. Itu yang kita harap company-company yang buat haji dan umrah ni dia memenuhi sifat berkenaan lah. Kadang ada satu memang dia tipu sungguh. Yang memang jenis tipu sungguh ni, yang jenis mangkuk tipu sungguh ni pun banyak juga. Ada yang daripada sudut teknikal. Ustaz, banyak bila masuk musim haji ataupun umrah, hari ni pun umrah, hari ni pun. Kalau kata kita pergi ke airport, hampir setiap hari ada masalah jemaah tergendala. Jemaah tak boleh terbang. Adakah itu disebabkan penipuan daripada sudut pihak kapal terbang ke, orang Arab Saudi ke, ataupun pihak mutawif ataupun pihak agensi sendiri? Okey, isu tak terbang. Saya simpulkan beginilah. Bila jemaah tanya, ada satu keadaan. Orang yang telefon ni adalah ustaz bahasa Arab saya ketika sekolah menengah. Dan saya sangat sayangkan ustaz ni. Kat mana Saya sekolah Ustaz? sangat kat Jam Melaka, kat Jasin. Okey. Saya sangat-sangat sayangkan ustaz ni dan satu hari ustaz ni call saya. Lama berapa puluh tahun Saya bukanlah tua sangat kan, tapi lamalah dia tak pernah telefon saya. "Farid, entah dekat mana?" Saya kata, "Ada kat Malaysia kan. Nak jumpa saya sekejap." So saya kata, tapi saya tak ada around lah. Dia daripada Melaka, dia nak ke satu tempat. Kalau saya sebut dia jadi viral. Benda ni orang tahu, kalau saya sebut je nama tempat ni orang tahu office siapa tu. So saya kata, "Ustaz cakap dalam telefon je lah." So dia kata penerbangan dia adalah lagi 2 hari. Daripada hari di telefon saya tu adalah lagi 2 hari. Oh, okey. So apa cerita dia? Sekarang ni saya tak tahu tiket saya ada ke tidak, hotel saya kat mana, dan dia bersama dengan mak ayah dia. Berempat lah, dia, isteri, mak ayah dia. Saya selalu dengar kes ni dekat airport. Saya kata dengan dia, "Ustaz, ini apa yang saya simpulkan dan benda tu memang berlaku pun. Ustaz," sebab dia kata dia dah tanya, tak berjawab, call tak berjawab, tanya dalam grup diam, dah buat grup, bagi makluman ni, lepas tu diam. Saya kata, "Ustaz, kalau bendanya ada, tak ada siapa-siapa nak sorokkan. Saya ada tiket Ustaz, kenapa saya tak nak bagi tu Ustaz? Saya nak buat surprise." Surprise, sebenarnya ada je tiket. Tak perlu pun, tak perlu. Benda tu takkan berlaku. So ceritanya adalah hotel kau tak ada, tiket kau tak ada, package kau tu tak ada.
Benda tu memang tak ada. Tak ada. Kalau Ustaz, ada maksudnya dia akan dapat makluman lebih awal lah. betul. Semua program umrah ni, senang cerita travel lah. Siapa-siapa yang kaki travel dalam ni, semua tahu. Travel kita bermula daripada mana? Tiket. Betul? Tanpa tiket, kita tak boleh nak buat kita punya program tentatif. Tanpa program tentatif, kita tak boleh tahu kita perlu check in dekat hotel ni sampai bila, check out bila, nak pindah ke tempat ini bila. Contoh saya letakkanlah trip daripada Selangor ke Johor. Kita nak duduk dekat Selangor 3 hari, nak duduk kat Seremban 3 hari, nak duduk kat Melaka 3 hari, nak duduk kat Johor 3 hari. So kita perlukan tiket bas, pengangkutan lah senang cerita lah. Tiket bas daripada setiap tempat ni. Pergi tiket balik kita mesti tahu lah. Betul. So kita dah tahu tiket bas kita, baru kita boleh buat program. Program dia adalah 3 hari di ni. Kita akan sampai dekat Selangor pukul berapa. Kita akan sampai kat Seremban pukul berapa. Kita akan sampai dekat Melaka pukul berapa. So bila kita dah tahu kita punya tentatif, baru kita boleh telefon hotel, saya akan sampai pukul ni, saya nak check in daripada sini, sampailah berapa hari bulan. So tanpa tiket, program tu takkan ada. Dan mustahil ada orang nak pergi umrah, esok dia beli tiket hari ni. Paling gila saya pernah buat adalah Zizan Razak. Lagi seminggu nak pergi umrah, dia telefon saya, Ustaz, saya jadi nak pergi. Ramadan 10 malam terakhir Ramadan. Dia telefon saya about 12, 13 Ramadan macam tu. Ustaz dah beli tiket Ustaz? Saya dah beli. Jemaah dah beli. Belikan saya Ustaz. Saya cari macam orang gila Ustaz. Saya cari macam gila masa tu. Dan sebab dia seorang boleh dapat. Saya beli atas travel macam tu lah lebih kurang. Tapi untuk 40 orang, untuk 100 orang, untuk 3 bas. Itu yang melepak tu. Kita apa ni? 3 bas nak cari dalam satu hari. Mustahil. Ada yang sampai 1 minggu duduk dekat airport tak terbang-terbang. Betul. Cerita pasal orang malu nak balik kampung sebab dah buat kenduri. Benda tu berlaku Ustaz. Betul. Saya ada cerita yang tu. Saya duduk kat airport sebab saya tak pernah urus haji umrah. Cuma saya bawa student pergi Mesir, pergi Jordan, itu saya biasa buat. Jadi dia dekat airport dia orang sebut ramailah ni, banyak kes lah, tapi antaranya adalah dia orang duduk dah seminggu dekat situ, tidur dekat situ. Tapi orang tanya pasal apa tak balik. Tunggu sampai habis waktu, kira waktu bagi tahu kat kampung nak balik lah tu. So dia akan balik pada tarikh tu. Sebab malu. Sebab dah azan dah kenduri dah. Macam-macam dah buat dah. Ya. Tapi Allah. Itu satu keadaan. Sebab tu saya kalau saya sebut dia jadi macam saya saja angkat kan. Tapi kami sendiri as precaution, kita buat jual beli umrah ni bermula daripada 6 bulan. Maksudnya sebaiknya daftar 6 bulan sebelum. Dan kita buat pembayaran 30% 5 bulan sebelum. Maksudnya bulan ni daftar, katakanlah dia daftar 6 bulan sebelum. 5 bulan sebelum penerbangan dia dah kena bayar 30%. 30% kerana kita akan bookkan tiket dan kita akan bayar penuh untuk hotel dia. Then bayaran penuh bakinya adalah 3 bulan sebelum penerbangan. Sebab tu kalau orang kata nak pergi umrah sekarang ni kena ada duit, saya setuju. Dan duit tu juga mesti dibelanjakan dengan cara yang betul. Bukannya kau tunggu sampai ada duit, lepas tu kau cari package umrah yang nak terbang bulan depan. Jangan. Tak betul. Lebih awal lebih baik. Ya, ada duit sekarang, bayarlah untuk umrah. Ada je jemaah kami yang bayar sedepuk terus, tapi terbang bulan 10 nanti. Sekarang baru bulan 3. So jangan kelang kabut sebab kita akan menanggung kos-kos yang tak sepatutnya. Ada jemaah yang dia nak terbang. Contoh macam hari tu kan bulan 2 kan cuti sekolah kan. Ada jemaah yang nak terbang, nak ikut juga saya. Dia kata saya sanggup bayar. Saya kata, tolonglah jangan macam ni. Duit dia yang haji bayar tu tak sepatutnya pun. Sebab saya dah bagi tahu harga tiket jadi begini, harga hotel jadi begini. Dia nak juga pergi dengan saya. So, saya kata tak sepatutnya pun. Daftarlah tahun depan, pergilah tahun depan, bayar pada yang sepatutnya. Jangan sebab saya itu nak bayar lebih awal Ustaz, tapi duit saya tak ada. Faham, duit sekarang baru ada kan. So bukannya duit sekarang baru ada terus nak terbang sekarang. Jangan. Kita susun elok-elok dan kita serahkan susunan selebihnya kepada Allah, dan Allah Maha menyusun. Kita redha dengan apa yang Allah susun kan. Dia tak kata kalau saya tak pergi sekarang nanti. Tuan-tuan, kalau kita pergi kelang kabut, saya sebut dalam status saya, kita pergi kelang kabut, kita bukan saja berhadapan dengan risiko menanggung kenaikan dari sudut harga, tapi kita juga berhadapan dengan risiko mungkin ditipu. Hotel yang dijanjikan tak ada dan sebagainya. Tak senang Ustaz nak cari bilik. Tak senang kan. Ini saya syok sembang dengan Ustaz Farid ni. Maksudnya Ustaz Farid dia bagi tahu kat kita benda yang real berlaku.
dan jemaah-jemaah juga dinasihatkan untuk relevan lah. Kalau tidak kita mungkin akan tertipu. Kadang kita duit ada banyak, bagi tu tak apa, aku ada duit aku bayar je lah. Tapi kemungkinan orang yang buat begitu walaupun dia ada duit tetapi tertipu itu kemungkinannya lebih tinggi ataupun Ya. Kenapa perlu kita membayar tiket yang ekonomi pada bulan biasa hanyalah 3,900, 4,200, tapi kerana kita rasa kita ada duit, ketika tu kita membayar tiket ekonomi pada RM8,000. Kenapa perlu? Hanya sebab kita kelang kabut. Tiket settle, hotel belum settle lagi. Kita mungkin dapat bilik, tapi bilik kita tu dah bilik yang bukan-bukan, dah apa rupa entah. Yalah. Sebab kita tak bersedia lebih awal, tak ikut flow yang sepatutnya dan kita kelang kabut, dan itu bukan cara kami dan kami tak sangat-sangat berharap jemaah sedar dengan benda ni. Apalagi yang melibatkan pakej-pakej besar, banyak ramai orang berbas-bas. Kita pula pergi join duduk dalam risiko. Jangan buat kerja gitu. Betul. Lagi kita tak puas hati banyak. Ya. Contoh macam bulan 2 hari tu, pakej kami bulan 2, kami dah tutup pendaftarannya pada bulan 11 tahun lepas. Dan boleh contact lah, tuan-tuan boleh baca review dekat page Facebook kami, boleh contact jemaah, tanya diorang bayar bila. Kita minta bayaran bila. Ada jemaah yang argue saya. Wallahi ada yang argue saya, "Ustaz, kenapa awal sangat nak kena bayar?" Saya kata, saya tak akan risikokan jemaah dan saya buat ini untuk jemaah. Kita kena bayar awal. Kalau kita tak bayar awal, sebab hotel dah extend lagi 2 minggu dah untuk kita punya option date, untuk kita bayar penuh. Dan kalau kita lambat, saya kena menanggung, dan mustahil kalau satu orang saya kena tanggung RM300 kenaikan. 40 orang saya ada 12,000. Saya perlu ada 12,000 untuk menanggung kenaikan. Walaupun RM1 untuk saya minta ustaz tambah, saya tak akan buat. Malu saya. Janji hari tu jual RM10, lepas tu tiba-tiba RM11 pula. Betul. Faham tak? Dan itu bukan cara kami lah. Orang akan bersoal kan. Satu saya nak tanya sebab saya pun tak pernah pergi lagi. Jadi saya pun tengah usaha, insyaAllah Ustaz Farid bantu insyaAllah. Bunyamin Muhammad kata, ejen simpan pasport masa nak terbang, tiket dah ada. Tapi dia tak pergi lah. Dia kata nyeris, dia ada masalah. Memang adatnya pada travel agency simpan pasport? Okey. Sekarang untuk apply visa, kita tak perlukan pasport fizikal. Ya sekarang? Cuma kenapa kita kekalkan SOP collect pasport dan bawa dan serahkan untuk kepada jemaah di airport, kerana ada banyak kes jemaah datang dari jauh lupa bawa pasport. So sebab tu walaupun sembang kalau tak ada pasport. Pening kita, ustaz datang daripada Kelantan tu, drive, pasport tak ada. Dan dia datang daripada Kelantan semalam. Dia langsung tak berbincang dengan keluarga pasal pasport. Sehinggalah sampai di KLIA, okey semua, minta semua keluarkan pasport. Ustaz, saya tak pernah ingat pun saya kena bawa pasport. Pening kita. Jadi faham tak? Sebenarnya dia bukanlah kita gunakan untuk documentation, kerana kami hanya perlukan salinan saja. Tapi kita buat untuk precaution. Ni tuan-tuan sedang bercakap dengan orang yang menguruskan lah. Sampai Z. Jadi saya tahu kenapa kita buat benda tu. Kita tak nak jadi sampai-sampai ke airport, ustaz pasport lupa bawa. Saya lari kejap, sejam je. Memang ke laut. Memang muka jemaah lain pun out, muka aku pun out. Faham tak? So kita tak nak benda-benda ni berlaku. So tuan-tuan kena faham, kadang-kadang keputusan-keputusan apa yang kami buat bukanlah semata-mata untuk menyenangkan pihak kami, tapi sebenarnya untuk menjaga kemaslahatan bersama juga. Kita kena ingat balik, kita buat ni, saya tak nak tahu orang lain lah, tapi Salam Hijrah, saya personally, kita buat sesuatu, apa yang terlibat dalam program umrah ni adalah untuk menjaga emosi jemaah, untuk memudahkan jemaah. Kita tak nak ambil sesuatu keputusan ataupun buat sesuatu aktiviti yang membebankan, menyusahkan, apalagi sehingga mendatangkan kekalutan sesama jemaah. So apa-apa yang kami buat, termasuklah pegang pasport ni dan serahkan masa nak terbang, itu atas dasar keselamatan dan kemudahan. Okey, baik. Terima kasih Ustaz.